Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Safia Anita binti Mukhtar, nombor metrik I18102921. InsyaAllah hari ini saya dan sahabat-sahabat saya akan membentang tajuk kami, iaitu Nabi Isa AS dalam Al-Quran. Okay, saya masuk kepada pengenalan. Okay, Nabi Isa adalah salah seorang daripada 25 Rasul yang wajib kita ingati dan kita percayai. Dan baginda juga adalah merupakan salah seorang daripada penerima kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kitab yang diturunkan itu adalah Injil, di mana kitab ini mengandungi pelbagai nasihat dan penjelasan hukum sebagai pedoman bagi umat, iaitu Bani Israel. Baginda ialah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-24 yang diutuskan di dunia ini adalah untuk memberi pengajaran kepada manusia mengenal kepada ma'rifat Allah, mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Isa digelar Isa ibni Maryam atau Isa Al-Masih. Perkataan ini berasal dari bahasa Aram, Isa atau Isa. Dan Jesus Christ adalah nama yang umumnya diguna pakai oleh penganut Kristian dengan menyebutnya. Sedangkan orang Arab Kristian menyebutnya dengan Yeshu Al-Masih. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Nama Amirah Hamizah binti Hamdan, nombor metrik I19203917. Kita sambung perbahagian seterusnya, iaitu tentang Nabi Isa menurut perspektif Islam. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, mari kita mengetahui siapa Nabi Isa dari sudut pandangan Islam. Okey, poin yang pertama, Nabi Isa ialah merupakan seorang Nabi yang sangat penting dalam agama Islam itu sendiri. Dan di dalam Al-Quran, nama Nabi Isa digunakan dan iaitu digelar sebagai Isa ibni Maryam. Poin yang seterusnya adalah Nabi Isa bukanlah Tuhan maupun anak Tuhan, tetapi baginda juga merupakan salah seorang manusia biasa seperti kita, iaitu sebagai hamba Allah. Tetapi Nabi Isa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebagaimana juga seperti setiap Nabi yang lain yang telah diutuskan kepada kaum masing-masing. Dan selain itu juga, Nabi Isa adalah salah satu Nabi yang tergolong dalam ulul azmi, iaitu Nabi dan Rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi ataupun kedudukan yang istimewa, bersama dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS dan Nabi Nuh AS. Poin yang seterusnya adalah apabila baginda hadir dan muncul ke dalam dunia, iaitu di atas muka bumi ini, baginda tak membawa apa-apa ajaran yang baru, malah baginda hanyalah meneruskan ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu bagi menyuruh kepada ajaran tauhid dan membenarkan kitab yang sebelumnya serta menyempurnakannya. Oleh kerana itu jugalah baginda menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya sendiri bagi mengajak kaumnya untuk menyembah dan beriman hanyalah kepada Allah. Okey, seperti saya nyatakan dalam poin tadi, iaitu dalam pandangan Islam, baginda juga hanyalah sebagai manusia biasa dan juga seorang hamba Allah yang telah diutuskan oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi
dan juga Rasul kepada Bani Israel, dan telah diberikan wahyu serta kitab Injil. Jadi Nabi Isa telah menerima wahyu daripada Allah melalui kitab Injil. Namun versi kitab tersebut yang dimiliki oleh umat Kristian, oleh kaum Kristian pada waktu ini dipercayai telah ditokok tambahkan dari versi yang asalnya. Yang seterusnya dengan ajaibnya, iaitu pada kelahiran Nabi Isa terjadi dilahirkan tanpa mempunyai bapa, dan ibunya Maryam adalah dari golongan orang yang suci. Itu semua terjadi di atas kekuasaan Allah, di mana Allah dia menyatakan kun fayakun, maka terjadilah ia, maka akan terjadi apa yang Allah katakan itu. Seperti kisah dalam kisah Nabi Adam alaihissalam tanpa berbapa dan juga ibu, mampu diciptakan atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Jadi Nabi Isa juga memiliki beberapa keajaiban atas kekuasaan Allah, di mana pada kelahirannya baginda mampu bercakap sewaktu berusia hanya beberapa hari. Kiranya ketika dilahirkan, baru sahaja beberapa hari baginda dapat bercakap. Apabila baginda bercakap, baginda membela ibunya iaitu Maryam daripada tuduhan penzinaan. Dalam Al-Quran juga ada menceritakan kisah-kisah baginda, iaitu menghidupkan orang yang sudah mati dan juga menyembuhkan orang-orang yang buta, serta penyakit sopak, iaitu menyembuhkan orang yang menanggung penyakit sopak tersebut. Jadi poin yang terakhir, iaitu poin yang last sekali, adalah Nabi Isa bukanlah manusia untuk menjadikan penebus dosa bagi manusia. Ini kerana Islam menolak konsep dosa turunan, di mana dosa turunan tersebut seperti orang yang berada di atas, dia perlu menanggung semua dosa-dosa orang-orang bawahan. Tapi itu berada dalam hal-hal yang tersebut lah. Jadi setiap manusia yang bertanggungjawab pasti akan diadili atas perbuatannya sendiri. Setiap manusia akan bertanggungjawab atas perbuatan baik atau buruk. So tak ada siapa yang akan menanggung dosa tu sendiri. Tak ada siapa yang menanggung dosa kita, melainkan kita sendiri yang akan menanggung terhadap perbuatan itu sendiri. Jadi itu sahaja pembentangan pada bahagian saya. Saya akan pas kepada pembentang yang seterusnya. Wallahu alam. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Saya Nurka Marina binti Mohsar, nombor meja I181028494. Saya akan membentangkan mengenai Nabi Isa AS menurut perspektif Kristian. Seperti mana yang kita tahu, pandangan Kristian mengenai Nabi Isa ni adalah sama sekali tidak sama dengan pandangan Islam. Ini kerana dalam agama Kristian, Nabi Isa AS dikenali sebagai Jesus Christ. Mereka juga memanggil Nabi Isa ni sebagai anak Tuhan atau Tuhan anak. Yang ni dalam bahasa Inggeris, Son of God atau God of the Son. Mereka juga percaya dengan akidah ketuhanan Trinity, iaitu Tuhan 3 dalam 1 dan 1 dalam 3, iaitu Tuhan Bapa, yakni Allah, Tuhan Ruh Al-Qudus, yakni Malaikat Jibril, dan Tuhan Anak, yakni Nabi Isa. Ada
terdapat 4 aspek penting yang ada hubungan antara satu sama lain yang perlu dijelaskan. Okay, yang pertama mengenai kelahiran Yesus Kristus tanpa bapa. Yang kedua mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Yang ketiga mengenai penyaliban Yesus Kristus sebagai penebus dan penyelamat dosa warisan manusia. Dan yang keempat, Yesus Kristus sebagai penghisap dan pemberi balasan kepada manusia. Okay, kita tengok kepada kelahiran Yesus Kristus tanpa bapa. Okey, mengikut Kristian, kelahiran Yesus Kristus tanpa bapa adalah satu keistimewaan yang mana ibunya Maryam, yang ini kalau dalam Kristian dianggap Mary yang mengandung dan melahirkan anaknya Yesus Kristus merupakan seorang ibu yang istimewa kerana beliau telah terpilih untuk memikul tanggungjawab yang besar dan unik. Okay. Selain itu, orang Kristian juga percaya bahawa Yesus Kristus ni dilahirkan pada tanggal 25 Disember. Seterusnya kita pergi tengok pada ketuhanan Yesus Kristus. Okey. Oleh kerana kelahiran Yesus Kristus ni tanpa bapa adalah satu keistimewaan, maka orang-orang Kristian menganggap bagindanya adalah anak Tuhan atau Tuhan anak. Anggapan mereka ni dikuatkan lagi dengan kebolehan Nabi Isa dalam menghidupkan orang yang telah mati, boleh mengubati orang buta dan menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kusta dan lain-lain lagi lah. Padahal sedangkan dalam Islam, semua yang dinyatakan ni adalah mukjizat Nabi Isa AS. Okay. Kenyataan Isa sebagai anak Tuhan ini turut dikuatkan lagi dalam Bible mereka lah. Antaranya dalam Bible Matthew menyebut, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan bergembira. Petikan yang saya sebutkan tadi adalah petikan bahawa bahawa yang dilahirkan oleh Tuhan yang merupakan seorang dari keturunan Bani Israel. Mereka menganggap Nabi Isa ini dilahirkan tanpa bapa, tak sama kanak-kanak lain. Jadi kita perlu kepada penyaliban sebagai dan penyelamat dosa yang okey, ini merupakan perkara penting yang ada betul menurut kepercayaan mereka percaya yang dosa warisan itu adalah akibat perbuatan Adam yang telah melanggar dosa Allah yang melarangnya jangan memakan sejenis buah yang syurga ini, buah apple. Nabi Adam bersama isterinya Hawa semasa berada di dalam syurga telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang kerana terpedaya dengan sebutan syaitan. Dosa tersebut menyebabkan seluruh manusia pada pandangan Kristian telah menerima dosa warisan. Okey, so bagi menghapuskan dosa warisan tu, Yesus Kristus terpaksa disalib. Bagi mereka, Tuhan Bapa atau Allah adalah Tuhan yang pengasih lagi penyayang lah. Sebab tu Tuhan Bapa telah mengutuskan anaknya untuk dihukum salib sebagai penyelamat manusia daripada berterusan memikul dan menanggung dosa warisan tersebut. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Yesus Kristus sebagai penghisap dan pemberi balasan kepada manusia. Okey. Ini juga merupakan perkara yang penting. Yang keempat, menurut kepercayaan Kristian, mereka menganggap Yesus Kristus ni merupakan penghisap dan pemberi balasan kepada manusia. Mereka juga percaya bahawa selepas Tuhan Anak disalib, dikapan, disembahyang dan dikebumikan, baginda bangkit dari kuburnya pada hari ketiga dan menemui pengikutnya untuk memberi nasihat terakhir. Kemudian baginda diangkat ke langit dan duduk berdekatan di sebelah kanan Tuhan Bapa. Okey, kan
Kemudian dia akan kembali semula ke bumi untuk menghakimi manusia. Seterusnya, orang Kristian percaya yang Yesus Kristus telah ditugaskan oleh Tuhan Bapa sebagai penghisap dan pemberi balasan kepada manusia seluruhnya di akhirat nanti, dan tugas ini tidak akan diberikan kepada orang lain. Kepercayaan yang ini telah dijelaskan dalam kitab Bible. Antaranya menurut Bible, sesungguhnya Tuhan Anak daripada manusia itu akan datang dengan malaikat-malaikat, malaikat ajaiban dan kemuliaan Tuhan Bapa, dan dia akan mengurniakan balasan baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Nur Farahiyah binti Nordin I1720228 akan membentangkan mengenai kedudukan ayat Al-Quran berkaitan dengan Nabi Isa AS. Seperti kita sedia maklum bahawa nama Nabi Isa sendiri ada disebut di dalam Al-Quran. Jadi banyaklah ayat berkaitan dengan Nabi Isa ni. Jadi nama baginda itu telah disebut sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Jadi dalam perbentangan saya untuk kali ini, saya akan ambil beberapa ayat saja untuk kita nak tengok betapa adanya Nabi Isa ini, dan kita tengok daripada sudut Islam lah, daripada sudut Al-Quran ni, bagaimana Nabi Isa itu orang kata kedudukan Nabi Isa, maksudnya dia tu bukan Tuhan, itu adalah Nabi, begitu. So sebelum kita nak tengok kepada ayat-ayat ni, kita kata nak tahulah sedikit kan, kenapa Nabi Isa ni salah satu Nabi yang special. Kerana kedudukan Nabi Isa AS itu sangat tinggi dalam Islam. Sebab kita tahu setiap Nabi tu ada, orang kata, special lah. Ada momen special ataupun orang kata mukjizat. Nak lagi ulul azmi kan. Jadi kedudukan Nabi Isa AS ini sangat tinggi dalam Islam. Sampaikan Al-Quran ini menyebut nama baginda itu berulang kali. Jadi memang betul lah, baginda ini adalah seorang Nabi yang wajib kita imani dan hormati. Bahawa Nabi Isa ini adalah seorang Nabi. Jadi samalah macam Nabi-Nabi yang lain. Kita wajib imani dan hormati sebagai Nabi-Nabi Allah. Yang selain daripada itu, kita juga faham bahawa adanya keterkaitan antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Kerana hubungan antara agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad ini adalah berasal daripada sumber yang sama, iaitu kita hanya nak mentaati dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak menyembah kepada selain daripada Allah. Itulah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi nabi-nabi Allah kepada kaum-kaum mereka. Tapi yang sampai kepada kita hari ini mengenai Nabi Isa ini adalah something yang telah diseleweng oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan menggantikan ajaran ataupun pembawakan yang Nabi Isa sampaikan kepada kaumnya terdahulu, dan yang sampai kepada hari ini adalah penyelewengan lah. Senang kita nak faham, penyelewengan oleh individu yang tak bertanggungjawab untuk nak karang agama mereka sendiri. Itu yang sampai kepada kita tu. Sampai kepada kita hari ini.
pelik je kita dengar kan. Maka kita tengok kepada slide ni, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-110, di mana firman Allah yang bermaksud, wahai Isa ibnu Maryam, kenanglah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril, iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia semenjak engkau kecil dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis, membaca dan hikmah pengetahuan, khasnya kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian engkau tiupkan kepadanya, lalu menjadilah dia seekor burung dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan mukjizat. Lalu orang yang kafir di antara mereka berkata bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata. Surah Al-Ma'idah ayat ke-110. Jadi ayat ni nak menceritakan kepada kita bahawa Allah ni telah mengurniakan beberapa keistimewaan kepada Nabi Isa, beberapa keistimewaan mukjizat kepada Nabi Isa AS. Dan antaranya kisah yang kita selalu dengar lah mengenai Nabi Isa ini, bahawa Nabi Isa ini tidak dibunuh, melainkan Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menggantikan dengan orang lain. Yang cerita yang biasa kita dengar itulah yang kes Nabi Isa disalib, dan sebenarnya itu bukan Nabi Isa tapi Allah menggantikan dengan orang lain dan Allah menyelamatkan Nabi Isa. Baik. Yang kedua, yang seterusnya, dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-63, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmah, yakni ajaran Tuhan, dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian daripada perkara agama yang kamu berselisih padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Maksudnya, dalam ayat ni kita boleh tengok bahawa Nabi Isa ini pernah seru Bani Israel ketika itu untuk menyembah Allah. Maksudnya kita faham bahawa Nabi Isa itu tak mengaku diri dia sebagai Tuhan, melainkan dia ajak kaum dia ketika itu untuk menyembah Allah sebagai Allah yang satu. Hanya Allah yang layak disembah. Dan Nabi Isa juga menerangkan hakikat bahawa baginda hanyalah diutus untuk menyeru kepada kebaikan, dan bukan dia mengaku dia sebagai Tuhan. Yang seperti mana yang kita tengok pada hari ini, ramai pengikut-pengikut Kristian menganggap ataupun berfahaman bahawa Nabi Isa itu adalah Jesus Christ, bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Jadi itu sangat menyeleweng daripada apa yang Nabi Isa sampaikan kepada umatnya terdahulu. Yang seterusnya, dalam surah An-Nisa ayat ke-171, di mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, wahai ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu hanyalah pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam dan roh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan yang demikian, supaya menjadi kebaikan bagi kamu, bahawa Allah ialah Tuhan yang Esa,
Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jugalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai yang mentadbir sekalian makhluknya. Surah An-Nisa ayat ke-171. Baik, melalui ayat ini maka kita faham bahawa kebenaran Nabi Isa untuk menyampaikan risalah Allah kerana berhadapan dengan golongan ahli kitab tu, maka kita faham bahawa dalam ayat ini Allah rakamkan bahawa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanyalah Allah yang esa, dan Allah itu tidak mempunyai anak. Maka mustahillah Allah ada anak, kan? Jadi Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, melainkan dia adalah Nabi Allah yang menyampaikan dakwah ketika itu untuk menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah yang satu. Maka setakat itu sahaja daripada saya. Saya mohon maaf kerana banyak kekurangan daripada pihak ataupun diri saya semasa melakukan perbentangan untuk kali ini. Jadi saya sudahi perbentangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Nurain Nadia binti Ruslan. Nombor matrik I181025993. Okey, kesimpulan yang pertama. Walaupun Islam dan Kristian berkongsi Nabi yang sama, namun terdapat banyak perbezaan antara Jesus dan Nabi Isa. Termasuklah dalam peristiwa kelahiran, gelaran, kedudukan serta dalam peristiwa penyaliban baginda. Perbezaan antara Jesus dan Nabi Isa bagai langit dan bumi. Walaupun baginda adalah individu yang sama. Yang kedua, Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul. Ini juga dalam Al-Quran telah tercatat dan dibuktikan bahawa Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan baginda bukan anak Allah seperti yang dipercayai oleh penganut Kristian. Okey, yang ketiga, Nabi Isa adalah salah satu Nabi yang tergolong dalam Ulul Azmi, iaitu Nabi dan Rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi dan juga istimewa. Bersama dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Nuh, iaitu Nabi dan Rasul yang mendapat banyak rintangan dan cabaran dalam berdakwah untuk ke jalan yang benar. Yang keempat, baginda juga masih hidup, tetapi telah diangkat ke langit oleh Allah ketika Yahudi merancang membunuhnya. Okey, yang kelima, Nabi Isa telah diutuskan untuk kaum Bani Israel. Yang keenam, Nabi Isa seorang yang tabah dan sabar ketika berdakwah walaupun mendapat banyak rintangan. Seperti Nabi Isa dicemooh, diejek dan juga difitnah. Serta baginda dan ibunya dihalau dari negerinya, dituduh sebagai pendusta dan juga ahli sihir, dan dikhianati oleh pengikutnya sendiri, serta diancam bunuh dan pelbagai lagi. Namun baginda menghadapinya dengan sabar dan juga tabah.